What's wrong, Socks? What's wrong with you? Are you stuck, are you? Getting stuck sucks. Assalamualaikum pada semua penonton Salinisa Tales pada petang ini. Bersama kita hari ini untuk membincangkan isu tentang perkahwinan kanak-kanak di Malaysia. Pertama sekali saya kenalkan Encik Syed Azmi, iaitu seorang aktivis sosial, dan juga Puan Sharina Sharif, iaitu pengurus program kita, iaitu program Salinisa. Apa khabar semua? Terima kasih bersama dengan Salinisa. Tanpa kita melengahkan masa lagi, kiranya kita bincang hari ini pasal perkahwinan kanak-kanak kerana kita lihat semakin berkurang berlakunya perbincangan ini, dan topik ini makin lama makin seolah-olah seperti senyap seketika buat masa MCO ini. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya ingin menanyakan soalan pertama kepada Puan Sharina petang ini. Boleh Puan komen sikit tentang apakah situasi kita di Malaysia sebenarnya tentang isu perkahwinan kanak-kanak ini? Terima kasih Erini. Assalamualaikum para penonton. Dalam isu perkahwinan kanak-kanak ni, mula sekali saya nak katakan, seringkali kami membangkitkan isu ketersediaan data secara non-availability of disaggregated data. Data akan diberikan selalunya sekiranya ada soalan di parlimen, dan ia tidak terkumpul secara rutin. Umpamanya setiap bulan atau setiap 1 tahun, kita tak tahu kecuali ketika ada
kenyataan dibuat oleh menteri atau kementerian dan sebagainya. Dan kita juga tak ada data yang menunjukkan mengikut sebab berkahwin, mengikut pecahan umur dan seterusnya. Jadi isu data ni memang isu yang agak penting kita bangkitkan kepada pihak authority. Tapi kalau kita lihat kepada statistik kahwinan kanak-kanak, dalam jawapan parlimen pada tahun 2018, Kementerian Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat menyatakan antara Januari 2013 hingga Disember 2017 direkodkan 5,362 aplikasi untuk perkahwinan kanak-kanak oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan bagi kaum bukan Muslim, Jabatan Pendaftaran Malaysia merekodkan 2,755 perkahwinan kanak-kanak antara kaum bukan Islam. Jadi isu perkahwinan kanak-kanak ni masih berleluasa di Malaysia dan mengikut Jabatan Statistik, kalau kita lihat kepada sensus bagi tahun 2000 merekodkan 76,000 lebih sikit kanak-kanak yang telah berkahwin, dan 2010 punya sensus merekodkan 140, lebih daripada 140,000 kanak-kanak yang telah berkahwin. Jadi memang isu ini adalah isu yang serius di Malaysia. Kita negara yang telah maju, jadi kita sudah tiba masanya untuk kami tangani isu ni supaya membendung ia menjadi lebih ramai kanak-kanak seperti ni. Kes yang menerima banyak publicity adalah kes dalam tahun 2018 di mana seorang perempuan asing berumur 11 tahun berkahwin dengan lelaki berumur 41 tahun di Kelantan, dan beberapa bulan kemudian seorang perempuan berumur 15 tahun berkahwin dengan lelaki berumur 44 tahun. Dalam kedua-dua kes tersebut, isu kemiskinan adalah isu yang utama di mana ibu bapa kanak-kanak tersebut merasakan anak mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik sekiranya mereka dikahwinkan. Jadi sebab ini memang selalu kita dengar dalam surat khabar ke social media sebab mengapa ibu bapa tu bersetuju untuk mengahwini anak mereka. Sebab-sebab yang lain termasuklah ibu bapa atau kanak-kanak tersebut risau mereka akan melakukan hubungan sulit di luar perkahwinan sekiranya tidak berkahwin, ataupun mungkin Encik Syed boleh bercakap lagi, seseorang perempuan tu perempuan remaja telah hamil, dan ini juga selalunya solusi yang paling diambil oleh pihak-pihak sama ada kanak-kanak tersebut ataupun ibu bapa mereka adalah mengahwini anak-anak tersebut. Jadi ini antara statistik dan kes-kes di mana sistem Islam telah mengadvokasikan untuk penukaran reform undang-undang berkenaan perkahwinan kanak-kanak di bawah umur 18. Airini? Ya, terima kasih Puan Sherina. Jadi saya kira sistem Islam memang telah lama mengadvokasikan untuk mengharamkan perkahwinan kanak-kanak di Malaysia ya. Kalau boleh sebelum Encik Azmi pun boleh tambah juga, kalau Encik nak tambah, saya nak tanya tentang apa antara sebab utama yang kita perlu mengharamkan sebenarnya perkahwinan kanak-kanak ini supaya dia berhenti berlaku di dalam Malaysia. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua.
Sebelum itu saya terpaksa nyatakan apakah saya punya pendirian, where is my stand first. Okay, jadi mungkin ini tidak disokong oleh orang ramai, tapi untuk sake of discussion saya rasa baik kita berlaku jujur lah. Saya faham ada ramai pihak yang bersetuju untuk haramkan terus perkahwinan kanak-kanak ini. Dan dari segi agensi macam kerajaan pun saya tak pernah dengar mereka mempunyai satu matlamat yang sama untuk ban child marriage. Jadi perbualan tersebut masih lagi on kan. Cumanya untuk saya rasa cabaran yang utama besides the laws, lain daripada kita menggunakan undang-undang untuk ban child marriage, saya juga rasa kita perlu lihat beberapa aspek. Contohnya ialah adakah kita mempunyai ruang-ruang lain untuk mereka yang memilih nak berkahwin tapi kita tak mau dia kahwin, ada tak pilihan lain? And then salah satu benda-benda lain lagi saya rasa ialah adakah kita cukup ruang untuk to ensure diorang ni masih kekal di sekolah, sebab kita tahu salah satu sebab pun keciciran sekolah pun yang membuatkan mereka terfikir untuk berkahwin. And then jadi untuk saya, untuk kita kata nak total ban tu, memang pilihan untuk tidak berkahwin pada umum kanak-kanak adalah yang terbaik, pilihan untuk tidak berkahwin. Tetapi kalau kita nak ikut daripada segi undang-undangnya, maknanya dia platform dari segi banyak sudut dan segi tu pun kita kena lihat juga sebelum itu. Walaupun kita boleh bercakap macam ni the whole day sama ada nak ban ke tidak, I like today kenapa saya setuju untuk berkongsi juga ialah disebabkan ialah apakah it's not about di mana ruang untuk kanak-kanak ini. Macam saya pernah daripada semua kanak-kanak yang saya ketemui yang berkahwin muda, mereka telah memberi sebab bahawa macam kenapa mereka berkahwin awal atau berkahwin muda adalah sebabkan mereka bosan, adalah disebabkan membuktikan bahawa dengan berkahwin tu mereka boleh mereka akan jadi lebih bertanggungjawab untuk membuktikan pada ibu bapa sebenarnya mereka mampu berdikari, and then apa lagi, mempercayai bahawa pasangan mereka yang mereka berkahwin tu memang sayang mereka sungguh-sungguh lah. Dan yang last sekali, dia ada 5 benda lah yang kami dapat garap, dan akhir sekali ialah dia rasa itu merupakan satu kebebasan. Dia punya idea apakah itu perkahwinan tu yang terlampau indah sangat itu is something yang mereka memang nak jadikan itu cita-cita. Dan dengan sini, walaupun katalah kan, number one is bosan. Jadi bagi saya kenapa bosan, jadi ada banyak benda lain. Tapi imagine mereka membayangkan perkahwinan tu sesuatu yang indah, it's a conversation yang kita kena cakap dengan diorang. So basically bila kita dapat anak-anak muda ni yang nak berkahwin awal dan mereka menggunakan kata macam kahwin tu orang akan respect kita sikit sebab kita dapat tengok membina satu keluarga dan sebagainya. Jadi the takrifan of perkahwinan tu sendiri is something very big. Jadi kita tak masuk lagi topik-topik financial planning, family planning, tinggal kat mana, pandai masak ke tidak, so semua tu tidak. But I'm sorry, can you just, that is my stand. But what was your question again? Yes. Hello? Ya, saya dengar. Saya tak dengar apa dia. Can hear you. Hari ni mungkin saya interject sekejap. I think dari segi Sisters in Islam memang kita punya objektif yang paling muktabar is to not have child marriage any further. But I think in doing our work for the last 10 years, I think kita sedar bahawa macam-macam faktor yang seperti saya kata tadi, isu persekolahan, isu kemiskinan ialah isu yang paling besar, dan isu awareness, sebab kebanyakan mereka tak tahu what is involved in marriage. Bila dah kahwin, macam mana responsibility marriage tu, macam mana nak kendalikan diri. Jadi so we see a lot of domestic violence, keganasan rumah tangga involved in early marriage, dan juga isu-isu kesihatan juga. So I think saya setuju juga dengan Encik Syed dan mengatakan banyak isu yang perlu ditangani.
it's a social issue, it's a mindset juga punya isu kebudayaan. Dia punya dia kena macam have a step by step approach. Kami juga Betul. tahu go ahead. Sherina, macam you cakap tadi kan, even kalau kita kata antara yang paling tinggi juga adalah sebab mereka sudah terlanjur dan pregnant kan, mengandung. Now, topik kalau orang muda mengandung itu sahaja, kita kena tengok banyak aspek tau. First dari segi undang-undang kita, syariah law kita dan juga sivil kita kat situ, tu satu. Lepas tu pemahaman agama mengenai mengandung dan berkahwin. Jadi yang tu tak ada, saya rasa susah sangat sebab kes kami minggu lepas, the cervix opening dah 1 cm tau kat hospital. The cervix opening dah 1 cm dah, the boyfriend berkeras nak kahwin sebab supaya anak tu dapat bin. Nampak tak? Jadi kita sebab dia tak faham daripada segi agama macam mana. Jadi mereka push tu untuk kahwin. Jadi atau dia push kahwin bila pregnant tu sebab ingatkan boleh menghalang daripada mendapat tindakan undang-undang, atau apa tu, dia berkahwin tu untuk menutup mulut, menutup malu. Nampak tak? Issue on pregnant itself tu aja dah satu. Jadi belum masuk macam yang lain-lain lagi tau. Jadi bagi saya pun benda-benda itu perlu diperjelaskan dahulu sebelum dia kata kahwin tu boleh tak boleh. Walau macam mana pun, kalau orang tanya saya point blank, you setuju tak kanak-kanak berkahwin? Saya punya soalan is, I don't answer, I just tanya, itu je ke pilihan yang ada? Ke apa pilihan lain yang you dah tengok? Jadi kalau dia kata tak ada, tu je tahu. Jadi then kita tahu berapa banyak level and layer yang kita kena bekerja. So I selalu minta 3 bulan. Kalau kata plan nak kahwin, kata bagi saya 3 bulan untuk saya tunjukkan apa dia kesan akibat kahwin ni. Lepas tu you boleh pergi. You boleh actually kahwin kalau you rasa itu semua tidak ada. And sometimes dari segi macam tak ada pengangkutan nak beli makanan, faham tak? Jadi even that alone dah mencukupkan dia orang fikir macam kalau kahwin duduk kat rumah mak tu dekat sikit nak cari kerja. Tapi kalau tak kahwin macam nak duduk dekat rumah bakal mertua. Nak duduk dekat rumah boyfriend tak boleh pasal nak cari kerja. The practical issues that they consider. Tapi jadi, saya juga rasa apa, teruskan puan. Saya juga rasa it is kalau kita cakap pasal norma sosial kan, satu kelebihan yang akan ada untuk menukar the acceptance of child marriage, macam mana kita terima, macam mana kita melihat kepada isu child marriage ini akan bertukar sekiranya undang-undang tukar. You see, once something is illegal, then you view it very differently, right? Macam kita sekarang, sebelum ni kita tak ada siapa pun nak pakai mask in public kan. Sekarang semua orang kena pakai mask sebab dah ada undang-undang, nanti kena fine RM1,000. So cultural norm, the social norm towards this issue is slowly changing on this issue. Jadi kegunaan undang-undang juga adalah part of the solution to betul. Saya rasa untuk undang-undang we are also a bit careful on this. I think if we do it, we have to do it the right way. We have to be careful sebab banyak negeri-negeri lain yang telah mengharamkan perkahwinan kanak-kanak, tapi ia berlaku macam underground. Dan pada anggapan kami that is more dangerous. Itu lagi bahaya bila langsung tak ada data, langsung tak tahu berkenaan kejadian seperti ni. Betul. Okey, terima kasih. Saya bersetuju dengan kedua-dua panelis kita pada hari ini. Kira yang banyak kita bincangkan tadi adalah macam apakah faktor-faktor perkahwinan kanak-kanak ini masih berterusan di Malaysia. Tapi saya ingin juga tujukan soal ini mungkin pada Encik saya Azmi yang banyak bekerja di grassroots. Mungkin Encik Azmi boleh beritahu pada penonton Telenisa kita petang ini, apakah impak-impak yang direct Encik saya Azmi nampak daripada perkahwinan kanak-kanak ini kepada kanak-kanak itu sendiri. Okay, sebelum itu, I think banyak orang tak suka nak tengok, I'm sorry, I suka sangat pergi tempat lain dan datang balik kan. Bila kita kata perkahwinan kanak-kanak ni, mana-mana pembuat dasar kena really jelas
perkahwinan kanak-kanak tu punya definisi tu tak boleh pakai definisi umum di mana salah seorang atau kedua-duanya berumur bawah 18. Maknanya dia you kena juga tengok salah seorang atau dua tu bawah 18 tu adakah dia orang sama umur, dua-dua bawah 18, atau adakah satu tu mempunyai jurang umur yang terlampau jauh yang macam 11 kahwin 41 tu kan. Jadi apa tu, bila kita tengok itu dia ada perbezaan perbualan tau. Kalaulah dia suka sama suka 16-16 katakan, right, 16-16 katakan, dia punya kesan dia yang tu lagi senang tau untuk macam kami ni nak advocate tau sebenarnya, sebab dia kita boleh mainkan isu perasaan, isu nak jadi macam cerita drama TV mana. Honestly on the ground saya akan cakap benda-benda macam tu, dan sebab lelaki tersebut pun sebab umur yang lebih kurang sama, kita boleh masukkan faktor-faktor tanggungjawab, keuangan, dan yang wanita tu yang perempuan tu pula kita boleh cakap dari segi reproductive health dia dan sebagainya. So dan both boleh bersuara sebab mereka nampak equal. Tu pasal bila dia dapat equal, jadi kalau dia bergaduh ke apa, dua-dua suara dia sama kuat. Whereas pada mereka yang arranged marriage atau pada mereka yang mempunyai jurang umur yang jauh, saya punya yang jauh, saya rasa jauh ni pun another definition yang saya tak ada kepakaran nak menentukan, tapi for me more than 5 years tu jauh. Okay, jadi kalau lebih daripada 5 tahun tu dia tak banyak mulut tau. Kalau tanya dia kenapa kahwin kan, dia tak tua ke apa ke, they cannot, because dia tak nampak tu. Dia tak nampak ada sama mindset untuk berbual. Jadi bila kita kata benda-benda macam tu, it's difficult. Now trend untuk, kita terpaksa masuk bab hamil, trend yang remaja hamil luar nikah tapi boyfriend dia jauh lagi muda. Maknanya dia taklah jauh, macam jurang umur 3 tahun. Macam kita ada kes 16 tahun, boyfriend dia 13 tahun, you know. So dia nak ajak kahwin. You know, the boy pun tak boleh nak cakap dia nak ke tak nak kahwin. Because the boy tak tahu apakah tanggungjawab dia. Bukan tanggungjawab, dia tak tahu adakah itu norma dia, adakah itu benda yang perlu dilihat. So bila kita cakap ni pasal boleh tak boleh, kesan akibat dan sebagainya, I always like to know first kita tengah cakap dengan umur yang mana satu. Sebab perbezaan jenis perkahwinan kanak-kanak tersebut memainkan peranan dari segi advokasi, memainkan peranan dari segi kesan tu sama. Cumanya macam mana kita nak advocate, macam mana kita nak cakapkan, itu berbeza. So if you ask me again tadi pasal apakah kesan dia, well, kita tengok juga lah, kalau dia kesan dia pasal kemiskinan, it's also a bit different. Memang dia akan rasa dia nampak lebih gembira tau, sebab dia rasa dia berjaya untuk melakukan sesuatu, membantu keluarga. Itu yang kita baca daripada laporan-laporan yang berkahwin muda di Sabah dan Sarawak. Sebab mereka rasa, atau orang asli, orang asal, mereka rasa macam berkahwin tu dapat membantu meringankan beban keluarga. This is not perspective, this is what they believe, why they agree to get married. Okay, tapi kalau kita nak cakap kesan dia pada yang sama umur kan, dia macam tu, dia kata memanglah dia kata macam tu, tapi sama-sama lah usaha. Now kalau pregnant, it seems that they have no choice, tampak macam tidak ada pilihan lain kecuali berkahwin dan learn on the road. And it's even worse, lagi teruk, sebab mereka rasa berkahwin tu merupakan hukuman terhadap perbuatan yang mereka dah buat. So kalau bila kita faham umur, jurang umur, sebab mereka berkahwin, baru kita boleh cakap dari segi yang mana. Sebab kalau dia kahwin sebab pregnant, janganlah nak cakap banyak, and then dia orang tak nak pun kahwin, janganlah nak cakap banyak dari segi kesan dia, masa depan hancur. They've already in a dark stage already dah. Jadi kita hanya boleh buat ini, yang minta maaf sangat to all penonton, because I know that everybody kalau boleh halang. I am trying so hard every day halang. Tapi kalau mereka tetap berkahwin, I actually have to prepare a plan untuk mereka lihat supaya mereka tak terperangkap. And don't forget, the chances underground tu bunyi macam kecil kan, but imagine berapa banyak yang berkahwin kanak-kanak border kat Thailand ke, kat Indonesia ke, macam mana. You cannot even get data, and kita tak boleh nak protect pun. Hence dia bersalin di rumah, tak buat pendaftaran, because they think that sebab tak kahwin tak boleh buat surat beranak. Ya, betul. Baik, terima kasih Encik Azmi. Jadi saya kira impak-impak tu semua seperti yang seperti yang Puan Sharina cakap, kiranya undang-undang itu sendiri dapat membantu membentuk
sesebuah society itu untuk berubah. Jadi saya nak minta pendapat Puan Syarina, boleh tak Puan terangkan pada penonton Telenisa, apakah sebenarnya undang-undang yang terguna pakai sekarang di Malaysia tentang perkahwinan kanak-kanak ini, dan juga apa sebenarnya undang-undang yang dicadangkan kepada kerajaan tentang isu ini. Dan kalau boleh Puan ceritakan juga macam apakah usaha sama di antara pihak kerajaan dan juga pihak NGO untuk memastikan isu ini dibendung. Ya, terima kasih Harini. Undang-undang kita kenaan perkahwinan kanak-kanak adalah berbeza untuk kaum Muslim dan bukan Muslim. Dan saya perlu katakan isu perkahwinan kanak-kanak ini adalah isu yang serius bagi kaum Muslim dan juga bukan Muslim. Jadi ini adalah isu untuk seluruh masyarakat di Malaysia. Di bawah undang-undang keluarga syariah di Malaysia, lelaki boleh berkahwin pada umur 18 ke atas dan perempuan 16 ke atas. Dan undang-undang ini adalah seragam di seluruh Malaysia sebab undang-undang syariah ni dia mengikut negeri. Jadi kita ada 14 undang-undang syariah. Jadi ia adalah seragam dalam aspek perkahwinan kanak-kanak kecuali di Selangor yang baru sahaja meningkatkan had umur perkahwinan ke 18, namun ada pengecualian yang boleh dibuat oleh hakim syariah, tapi ia telah diperketatkan kalau kita nak compare dengan undang-undang di negeri-negeri lain. Dengan itu jadi sebab undang-undang macam tu sekiranya seorang di bawah syariah, undang-undang syariah, sekiranya budak-budak tersebut di bawah umur 18 atau 16, mereka tidak boleh berkahwin tanpa persetujuan penghakiman dari hakim syariah. Jadi mereka perlu membuat satu application ke mahkamah syariah untuk menyatakan yang mereka hendak berkahwin dan mereka belum sampai had umur kahwin sama ada 16 atau 18. Ini bagi semua-semua negeri kecuali Selangor ya. Di Selangor umurnya adalah 18 bagi kedua-duanya. Dengan itu kalau hakim memberi persetujuan, jadi perkahwinan walaupun budak tu umur 11 tahun atau 15 tahun, perkahwinan itu menjadi sah dari segi undang-undang. Dan saya beralih pula kepada kaum bukan Islam. Bagi kaum bukan Islam, perkahwinan adalah ditentukan di umur 18, tapi Ketua Menteri boleh memberi persetujuan antara umur 16 hingga 18 bagi pihak wanita. Jadi sekiranya mereka hendak berkahwin antara umur 16, sekiranya seorang perempuan hendak berkahwin antara umur 16 dan 18, dia boleh membuat application kepada Ketua Menteri dan sekiranya Ketua Menteri itu approve, maka dia boleh berkahwin. Jadi kelainan antara undang-undang itu ialah undang-undang syariah tidak menyatakan umur minimum. Dia tidak ada umur minimum yang dinyatakan dalam undang-undang syariah. Tapi seperti yang telah kita cakapkan terlebih dahulu, dalam kaum bukan Islam yang kami mendapat data, sering terjadi perkahwinan yang tidak didaftarkan. Jadi bagi kaum agama Hindu umpamanya mereka berkahwin dikahwinkan oleh orang agama mereka, mengikut agama mereka, dan bila sampai umur 16 baru mereka daftarkan. Jadi ini adalah antara perkahwinan yang berlaku yang tidak diketahui, tidak dicatatkan oleh rekod-rekod kerajaan. Pada tahun 2018 dan 2019 kerajaan telah memperketatkan sedikit
pemakaian undang-undang tentang perkahwinan kanak-kanak, dan ini setelah menjadi satu perbualan yang hangat di surat khabar dan di sosial media berkenaan budak perempuan yang umur 11 tahun, dan berapa bulan kemudian ada satu budak perempuan berumur 15 tahun berkahwin dengan lelaki yang umur age difference dia banyak sangat. Mereka dalam kedua-dua lelaki dalam 40-an umurnya. Jadi kerajaan, pihak NGO pun telah menyuarakan kebimbangan tentang hal ini, telah menyuarakan betapa bahaya keadaan seperti ini untuk anak-anak perempuan kita. Jadi reaction dari kerajaan adalah untuk memperketatkan pemakaian undang-undang, pengesahan aplikasi bagi perkahwinan kanak-kanak di Mahkamah Syariah pada waktu sebelum itu dilihat amat tinggi, lebih kurang 80, lebih daripada 80% daripada application untuk berkahwin diberi kebenaran. Jadi kami pun tertanya-tanya kenapa, adakah ia satu urusan yang senang untuk berkahwin di bawah umur? Adakah hakim syari melihat kepada semua faktor yang perlu dilihat, terutama sekali kemaslahatan budak-budak itu, maturity budak-budak itu untuk mengambil responsibility berkahwin. Dan solusi pada waktu itu adalah badan-badan syariah pada waktu itu mengisyukan satu SOP, Standard Operating Procedure, untuk memperketatkan cara hakim-hakim syari ini. Dia ada macam faktor-faktor yang perlu diambil kira sekiranya hakim-hakim syari ini nak membenarkan perkahwinan tersebut. Jadi itu dalam tahun dan dalam 1-2 tahun baru. Jadi kita kena lihatlah sama mana ini akan membendung kejadian perkahwinan kanak-kanak. Tapi yang sebenarnya ini memang tidak mencukupi. Lagi satu perkembangan yang agak recent ialah satu fatwa kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi sebelum ni fatwa-fatwa tidak mengatakan yang perkahwinan kanak-kanak ini adalah satu perkara yang tidak diingini. Tapi kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan 2018 menyatakan, saya quote ya, sewajarnya tidak dibenarkan perkahwinan di bawah umur menurut undang-undang. Pengecualian hanya boleh dibenarkan bagi kes-kes tertentu sahaja setelah menepati syarat-syarat yang ketat dan diperakui oleh pihak mahkamah. Walaupun ia tidak diharamkan, ia adalah statement yang agak kuat untuk tidak membiarkan perkahwinan berlaku dengan cara yang senang. Dan ada nota juga di bawah tu yang menyatakan faktor yang besar yang menjadi penghalang pembinaan undang-undang berkenaan perkahwinan kanak-kanak adalah kerana majoriti umat Islam di Malaysia mempercayai bahawa ini adalah satu sunnah Nabi. Oleh itu adalah amat penting bagi para ulama serta badan-badan otoriti seperti JAKIM dan mufti-mufti bersepakat mengutuk perlakuan ini sebagai satu perlakuan yang bercanggah dengan maslahah komuniti dan budak-budak di bawah Islam. Dengan ini maka kepercayaan dan budaya yang membiasakan perkahwinan kanak-kanak dapat dibenteras dengan lebih berkesan. Jadi ini adalah statement yang amat positif bagi menangani isu ini dengan berkesan. Yang saya telah katakan, yang sebaik-baiknya ialah sekiranya undang-undang dikeluarkan, dan tapi ia kena dilakukan bersama dengan intervention yang lain. Yang saya katakan dulu, isu kemiskinan, persekolahan, kehamilan remaja dan seterusnya. Dari tahun 2018 dan 2019 hanya 5 buah negeri
yang bersetuju untuk menukarkan undang-undang syariah, 7 negeri lain tidak bersetuju, dan undang-undang federal bagi kaum bukan Muslim di situ tiada apa-apa berita berkenaan pertukaran. Jadi inilah keadaan di Malaysia sekarang ini. Kerajaan yang kita ada sekarang, saya rasa belum ada menyatakan pendirian yang tetap yang atau komitmen untuk membendung kanak-kanak. Kita tak tahu lagi plan mereka berkenaan isu ini. Kami berharaplah agar usaha yang telah dijalankan untuk menukar pemikiran rakyat dan pemikiran keagamaan berkenaan hal ini akan berterusan. Hari ini. Baik, terima kasih Puan Sharina atas penerangan dan update perkembangan tentang isu perkahwinan kanak-kanak di Malaysia itu tadi. Kita juga memang betul, kita memang mengharapkan agar usaha dapat diteruskan oleh pihak kerajaan yang sekarang ini untuk membendung masalah perkahwinan kanak-kanak ini. Seterusnya pada Encik Syed Azmi, saya ingin bertanya, perkahwinan kanak-kanak ini selalunya dikaitkan dengan isu-isu moral, seperti macam kalau let's say diorang dah terlanjur, kalau tak kahwinkan nanti diorang akan buat lagi, or benda ni akan cause malu dekat family kalau tak kahwin ke apa, those kind of mindset. Jadi macam mana Encik Azmi punya pendapat, macam mana kita nak ubah mindset ni sebenarnya, macam if anything happen pun kita tak perlu resort all of these kids to get married. Okay. Actually soalan tu pernah diutarakan dalam court now, dalam mahkamah. Sebab sebab saya penasihat mahkamah bagi kanak-kanak kan. So kalau budak-budak ni dia active in premarital sex kan. Jadi memang magistrate pernah tanya tau, takkanlah kita kejap-kejap kata pergi counselling, pergi buat 120 jam community service, takkan nak masuk Henry Geni kan. So come to think of it kan, this is because kita memang ada isu tu lah. Dan sebenarnya sometimes I rasa kalau diorang have premarital sex and then pregnant, dia punya cara untuk kita nak cakap tu dia lagi senang daripada premarital sex yang tak pregnant. Sebab tak pregnant dia tak nampak apa-apa tau, and you have to be very careful not to say okay dia aktif buat seks jadi kita kena kawal nafsu dia. I mean ayat-ayat macam tu I don't know how effective sebenarnya tau. And kalau nak kata isu yang tak bermoral, sometimes as we know, salah satu kesan ni is also sexual reproductive health. Jadi kalau kita pergi macam LPPKN ke apa, dia akan cakap tu daripada segi STDs and sebagainya tau. Now the other thing is why children have sex is also another issue yang kita kena dengar dulu. Okay, jadi nak kena pergi korek balik tau sebenarnya. Sebab when they ditangkap buat premarital sex lah kan, ataupun even sometimes to certain parents share gambar bogel aja dah kena kahwin, so jadi bila itu berlaku, and kalau parents yang decide untuk kahwin, I normally look back at the parents, sama ada nak tanya macam, so that is your solution pasal you dah tak boleh buat apa-apa ke macam mana. Jadi it's a lot of conversation. Kita tak boleh kata dia tak boleh jumpa lagi budak lelaki tu ke apa ke, tak boleh. Kita tak bolehlah nak cakap pasal safe sex, kata pakailah kondom, because that is not the aim. The aim is not to have, nampak tak? Jadi I have to admit lah that even though saya tulis banyak modul macam kalau kes ni buat macam ni, kes ni buat macam ni kan, untuk orang awam belajar, but when it comes to ketagihan premarital sex, okay, kalau dari segi situ, I have to admit the latest that I saw that sounded some way that I kena bagi tahu most parents, because imagine this, premarital sex banyak, and then parents akan pergi JKM tau, sebab dia consider the girls, anak-anak perempuan dia luar kawal, beyond control. That kind of labelling aja dah tak suka. And then kalau diorang tak nak menangani itu bersama dengan anak mereka, then dia pergi apply, they can apply untuk masukkan tu dalam asrama akhlak.
kat JKM. You know, di mana kat dalam itu untuk control. It's like sitting at a corner supaya kau mengawal nafsu. There's no boys there. Setahun duduk kat situ, you know. So it also doesn't help. Jadi a lot of pegawai ahlak and JKM officers are looking different ways and method to help parents to seek help. Now don't tell me the word counselling or therapy, okay? Sebab saya sendiri akan tanya balik, give me a directory of this kind of therapy atau counselling yang budak-budak ni boleh pergi. I just add in yesterday hypnotherapy as one of the therapy. Mengawal ketagihan, they call it, you know. But I put it in because kita tak ada ruang macam tu. Now the other fact is, they like sex is like somebody who love chocolate cake all the time. So kita kena betul-betul faham sangat that kind of conversation tau, apa yang dia nak, apa nikmat yang dia dapat, apa perasaan dia, how dia tengok harga diri dia. Is sex is a way macam people take drugs, you know, untuk melupakan ke apa ke. So all these things needs conversation. So walaupun benda tu tak baik, I tak boleh terus kata no. What is the difference with girls or boys yang melancar, who masturbate in themselves, yang orang semua tak tahu? Is that you know, it's not sex kan, sebab dia buat daripada diri dia sendiri, tapi dia boleh mengarah ke sana, ketagihan pornografi. So mungkin dia bunyi jauh, tapi for people like us on the ground kan, tak boleh terus nak kata dia ni suka main dengan banyak lelaki, terus bosia. But you don't even know the concept of when that happens. Jadi semua bosia kena kahwin, macam tu ke? Jadi I think that kind of conversation with them really needs to have this. Tu pasal bila sekolah nampak budak-budak macam ni, jangan masuk sekolah, hentikan dia orang daripada sekolah, ponti banyak kali, gugurkan daripada sekolah. It doesn't help them lah. So you see, I think this is just a starting point. Can I ask one question? Bila you cakap dekat parents, dekat ibu bapa, cakapkan is that the only solution, kahwin saja ke solution? What is the normal response? Yes. Dia akan terus cakap ya. Okay, so kita tengah cakap yang ni dia premarital sex, maknanya dia tak mengandung, So dia orang akan kata ya, dan sama dia akan juga jawab memalukan keluarga, dan dia cakap dia dah tak boleh nak kawal lagi dah. So for boys, most of the time kalau boys hantar tahfiz lah. You know, hantar tahfiz. So even that we tried, and we actually waktu saya aktif dengan KBS, we try to say why not you bagi dia pergi main futsal 3 kali seminggu, or aktiviti-aktiviti sehat macam Muay Thai ke, gym ke, you know, have you even tried that? Do they like that? Or do they like motorsports? Do they like main skateboard? You know, so parents tak terfikir macam tu sebab dia rasa benda tu kat anak-anak kan. Padahal kita tak mengeluarkan pelbagai jenis contoh aktiviti. And parents punya malu tak bertempat ni is another thing that rasa kita tak banyak buat, you know. Dia punya malu, tu macam kami malu. Dia kata kau malu tapi anak kau suruh kahwin, but you malu, so lagi baik anak kau kahwin daripada you punya malu, you know. So that time kena templak balik. And lately on social media, the one that is positive on social media, a lot of father is talking about relationship to their daughter. Bapa ni bukan senang nak bercakap dengan anak perempuan tau. But I saw few article about him being a father and how dia bawa anak perempuan ni keluar like date night ke apa macam tu, yang you know, yang baik-baik tu. And dia actually cakap kat anak dia, kalau ada lelaki tu dia mesti layan lagi baik daripada ayah layan. And these are the new role model yang kita nak share tau. So dia boleh jaga dia punya harga diri. Harga diri is not just menutup. Harga diri is actually to be empowered. You know, so these are new norm yang kita kena tingkatkan tu. But I don't see budak yang menjaga kehormatan ke apa as dia kata kalau outspoken ni boleh kata liar, ke outspoken ni boleh kata melindungi. Nampak tak? So it's just these are the new things yang kita patut promotekan lagi. I think sebalik, you know, ini like memang we talk satu about issue marriage, because we don't understand the challenges of children today. I think in Malaysia. And the challenges of being a parent. Yeah, as a result of that parenting. Sebab sekarang ada banyak influence yang at least our generation tak relevant kan. Social media and all the other, even the conversations among children is different dari masa dulu kan. Dan issue I think
we have had, well, I have had some conversations with some children, and the response is that it's a combination of peer pressure, nak jadi nak rasa accepted, macam peer, macam cool kan, macam I don't know what the word now is, you know, the equivalent of it. I mean, this is for the ladies lah yang menonton. Dulu, I don't use cosmetic, especially except for lip gloss macam tu je. But dulu, kita tengok kosmetik pun dia buat macam, ingat tak kita ada lip eyes lah daripada mentholatum and all that. They actually market to a certain age group. You know, they market so that girls, they pakai makeup tak salah, but they market in a way yang I rasa terhormat untuk umur, for them to try out, you know. Jadi I rasa benda-benda macam tu patut datang balik and gel up to become a conversation, to build up confidence dan sebagainya. It's not colour-colour yang macam merah buntut bebun ke apa. It's just light, you know, because children are pure. So apa tu, we have to go back there lah. Yeah. And I think this issue, because also related to that, kita tak ada pengajaran sexual education in school. Dalam sexual education, what is important is not just the physical aspect of it, but also macam saya kata lah, maintaining boundaries, knowing how to say no, understanding that bila kita terasa macam tak berapa comfortable, maknanya tak betul lah benda tu. Maknanya you don't want to be in that situation, and you have the right to say no and get out of it. Sebab ada survey-survey yang menyatakan banyak budak-budak ni pun kadang-kadang mereka tak tahu apa yang dia orang buat. Diorang nak cuba. Yeah. Boleh tak saya nak kongsi satu dari segi perspektif mereka yang menggunakan alasan agama untuk mengokeykan perkahwinan. Alright, untuk grup-grup yang menggunakan alasan agama, regardless whatever that is kan, untuk mengokeykan perkahwinan tu, sometimes I rasa a lot of other NGO yang actually religious based ke sebagainya, we challenge them to kata sebelum you kata tu okay, why not you buat a module to talk about percintaan dalam aspek pada kanak-kanak dan remaja. Because percintaan mana-mana tak ada siapa aja yang hodoh-hodoh. Dia aja yang baik-baik, and it's all about respect and all that. So sometimes I rasa kalau kita nak menang besar, we actually have to make sure that they can find strength yang sama strength macam kita dari segi topik-topik macam percintaan, yang kita menggalakkan ibu bapa untuk bercakap pasal percintaan. So we guna all these figure-figure agama ni because in the end we need the parents to be more empowered. And do you know, UNICEF dah buat study dulu, most of perkahwinan kanak-kanak sebenarnya dihalang oleh mak. You know, bila anak dia nak kahwin ke apa kan, mak yang sebenarnya tak nak bagi. But ayah yang sebenarnya bukan tak menggalakkan, dia utarakan. Jadi dia kata kahwin, tapi mak yang tak nak bagi, tak menyuarakan juga. So nampak tak? It's not about just the child tau. It's about the women yang nampak kesan tu. So I was reading that paper baru-baru ni lah, and then I rasa macam macam mana we want to get these ladies to be berani bersuara balik, you know, untuk bukannya tu. I don't mind memang mak-mak pukul anak sebab kalau pregnant ke apa ke macam tu, I don't mind that selagi dia tahu kenapa dia buat tu. I mean corporal punishment out, but selagi dia punya marah tu bertempat tau. So these are the things that these are small things in incidents yang kita patutnya record dan kita suarakan, because the moment dia kata nak kahwin, what happened every second of the day, we need to record to see what changed their mind, what makes them not worry, what makes them more confident nak kahwin. So setengah orang bila dia kata nak kahwin, dia terus tunjuk the whole bridal catalogue, buku-buku kahwin, pergi nilai 3 bagai, pergi bawa jalan, pergi checklist, and the children get excited because it's shopping. So that's why they become susah lagi nak cakap. Jadi bila saya kena panggil, kata dia ni nak kahwin tuan saya kan, so I tahu mana dah dia dah kat mana dah sekarang. So kalau dia dah lebih sangat macam tu, dah cari cincin, susah. Baik, terima kasih pada Encik Azmi dan juga Puan Sharina. Kiranya kita masih perlukan banyakkan lagi conversation, especially bukan di social media, bukan di tempat umum, di dalam rumah dulu perlu bermulanya conversation ni dengan anak-anak kita. So, terusnya kita ada beberapa minit lagi sebelum kita habis rancangan Tanya Satas kita. Saya ada satu lagi soalan, mungkin dua-dua pihak speaker boleh jawab soalan ni. Saya ingin tahu apakah sebenarnya cabaran-cabaran yang
kita hadapi untuk gubal undang-undang? Selain daripada yang kita telah bincangkan, apa sebenarnya the biggest cabaran lah untuk Malaysia sekarang ni? Well, saya ada sikit je, Sharina can explain a bit more. Tapi di lapangan, biasanya dalam nak buat penggubalan undang-undang, selain daripada data yang tak berapa data, kita perlukan data, the other thing is also cabaran-cabaran daripada mereka yang betul-betul on perkahwinan kanak-kanak untuk dia lawan balik by cakap, okay, you kata banyak keburukan dia, tapi kenapa you tak nak buktikan kepada saya berapa ramai perkahwinan kanak-kanak yang beberapa yang kebahagiaan dia, kejayaan perkahwinan kanak-kanak. So dia minta benda-benda macam tu tau. So to me, okay, you boleh minta benda macam tu, tapi I rasa itu merupakan halangan-halangan jugalah untuk kita, sebab dia punya mindset tu bahawa dia boleh ada perkahwinan kanak-kanak yang berjaya. Macam kita rasa satu perkahwinan kanak-kanak tu fail, tapi bagi dia orang kalau ada satu perkahwinan kanak-kanak tu berjaya pun apa tu susahlah nak lawan balik. Okay, go to you Sharina. I think that question lagi more structured sikit. Ya, I think kalau saya nak respon kepada kenyataan macam tu, saya akan katakan bahawa okay, mungkin perkahwinan itu depending on what you see as berjaya lah. Kalau katakan perkahwinan itu berjaya, tapi yang hakikatnya ialah we have removed the opportunities from the child. Yang kita lihat kalau mereka kahwin awal, mereka berhenti sekolah, mereka tercicir dari sekolah, jadi tak boleh dapat pekerjaan yang baik dan masih dalam kemiskinan dan sebagainya. Dan umur baru 20 tahun dah anak dah 3-4, jadi macam mana nak bekerja, tak boleh bekerja, jadi continue lah dalam kemiskinan tu. Jadi cabarannya memang banyak. Satu lagi cabaran yang ada, kita tengok dalam perbahasan parlimen, dalam surat khabar, dalam social media, ramai yang masih memegang kepada kepercayaan yang ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan mereka katakan soal perkahwinan kanak-kanak di bawah umur tidak perlu dipertikaikan kerana hukum syarak membenarkan ini berdasarkan perkahwinan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi tapi keterangan yang sebaliknya tidak diberi kerana ramai agamawan yang menyatakan bahawa perkahwinan Sayyidatina Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW adalah satu perintah Allah yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan satu perintah untuk umat Islam seluruhnya. Jadi ini adalah satu benda yang khusus yang tidak boleh dijadikan sandaran untuk mengharuskan perkahwinan kanak-kanak untuk seluruh umat. Tidak ada hadis yang menganjurkan, bahkan menurut mazhab Syafi'i ia tidak digalakkan. Dan wali mujbir digesa untuk tidak mengahwinkan anak perempuan mereka yang masih kecil kecuali ianya terbukti ada manfaat, kebaikan dan maslahah. Dan pada waktu ini kita tahu kalau kahwin terutamanya kalau umurnya muda yang agak masih muda, ada komplikasi kesihatan, ada kita tahu kalau ianya komplikasi tentang sosial dan sebagainya. Kami di Sisters in Islam bermula mengadvokasikan isu ini dalam tahun 2000 dan 10 tahun kemudian kami masih menghadapi isu yang sama. Jadi cabarannya memang berterusan. Pada pendapat saya, kita mesti ada memerlukan kempen yang secara menyeluruh melihat kepada sebab-sebab perkahwinan berlaku dan melihat kepada intervensi yang diperlukan yang sama ada dari intervention kepada ketua kampung atau kepada ketua keluarga atau kepada anak-anak tersebut
dan cikgu-cikgu, kaunselor-kaunselor dan sebagainya. Isu agama, isu tentang sunnah ni pun perlu ditangani, perlu clarifykan kepada rakyat. Isu budaya, sebab isu perkahwinan kanak-kanak ni adalah dalam budaya kita. Kalau kita tengok masa tok-tok kita, perkahwinan kanak-kanak ni agak dah jadi macam kebiasaan, tapi situasi telah bertukar sekarang. Jadi dengan itu kami kena menyatakan kenapakah perkahwinan kanak-kanak ini akan mengurangkan opportunity kepada budak-budak kita. Jadi kalau pendidikan dah sedia ada untuk mereka, jadi mereka tidak dapat pendidikan tersebut. Jadi kehidupan mereka pun akan tersekat macam tu, stop dekat situ. Manakala opportunity yang diberikan oleh negara kita yang maju, yang memberi kemudahan kesihatan, pelajaran semua, budak tersebut tidak akan dapat mendapatkan fasiliti itu. Dan akhirnya tambah sekejap. Ya, betul you cakap tadi tau. And then I rasa juga sekarang kita boleh cakap macam bila kita tengok you have to understand kena pergi low ground, yang kita kena tengok apa yang mereka minat. So sometimes diorang amat berminat dengan contoh-contoh isteri solehah, faham tak, macam bahagia dengan suami. So sometimes kan I rasa bila dia kata macam mana cik dapat menjaga suami dengan baik bla 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 kan, I don't know, I don't go to this thing, but then itu yang diorang cerita balik. Sometimes kita kena plant this question back to them tau. Puan belajar banyak sampai mana, and then apa benda yang puan rasa, ilmu-ilmu apa yang mesti ada untuk jadi seorang isteri yang baik, you faham tak? So people have to listen that it takes knowledge tau nak sampai kepada, memang mereka ni contoh suami isteri contoh katakan, right, but it takes knowledge, it takes to, kita tak pernah nak tanya dia pasal macam mana tuan puan buat financial planning, pernah tak terfikir kalau macam bergaduh nak cerai ke macam mana elakkan perceraian. Why diorang tak nak keluarkan ayat-ayat macam tu tau, daripada ni nampak pakai selondor atau pentas dan cakap-cakap, and then itulah dia ni baik, nak poligami pun boleh. We it doesn't matter, but people on the ground, parents dengar benda-benda macam ni because they mengimpikan benda-benda macam ni. So I think that's why I love to go any kind of talk yang mencerminkan itu adalah norma baru atau benda-benda yang baik yang masyarakat patut ambil daripada diorang as iktibar. Sama lah, that's why I tengok semua webinar yang bila orang cakap macam nak jadi cantik kena minum soya like berapa liter satu hari ke benda macam tu, I look because I want to see who is the crowd yang betul-betul dengar ni kena minum liter soya ni, because that's how they see. But you have to plug that questions back to them tau, supaya orang sedar juga there's other knowledge to prepare for rumah tangga bahagia. There's other knowledge yang jadi kita tak boleh bila pengerusi tadi cakap, macam majlis tadi cakap yang macam kita kena awareness dan semua tu kan, tak ada siapa akan datang untuk awareness benda mak bapak yang mengelakkan anak kahwin. Nobody. And we don't want the same crowd of people yang datang. So we have to go to their own event, but we have to campak those questions kat situ. I think lagi satu isu ialah realiti sekarang dah berbeza. Kalau kita tengok pada, because Sister Sini Islam juga ada menganjurkan Telenisa perkhidmatan undang-undang secara percuma. Kalau we look at the divorce issues, isu-isu perceraian, isu yang pertama ialah communication, and then lagi satu isu yang penting ialah financial. Jadi bagi kebanyakan couple yang muda ni, the reality is that you need to be able to earn money, at least two people if you live in the city, and you need to be mature enough to enter into difficult communication with your partner. Sebab kita punya challenges dah lain dari zaman mak bapak, tok nenek kita, you know. Jadi itu sebabnya you need a level of maturity bila nak berkahwin, dan that's why lot of kanak-kanak dia macam suppress, dia macam dalam kemurungan bila berkahwin awal, terutamanya kalau kahwin dengan orang yang banyak, age difference dia besar lah.
Okey, baiklah Puan Sharina dan juga Encik Syed, sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini, saya ingin membaca beberapa komen yang kita ada dapat daripada FB, daripada Datuk Ismail Yahya. Apakah makna perkahwinan menurut hukum syarak? Jika dikaitkan makna perkahwinan, sudah tentu kita akan dapat kesimpulan bahawa kanak-kanak belum berupaya untuk berkahwin. Okey, seterusnya ada komen-komen juga daripada Puan Saadiah Din. Okey, dia kata termengandung bukan alasan menikahkan kanak-kanak. Orang dewasa yang mengawini kanak-kanak patut dihukum lebih berat. Jadi ini hukuman kepada mereka orang dewasa yang terlibat dalam perkahwinan kanak-kanak. Bukan saja si suami, mungkin boleh dikenakan pada Tok Kadi yang involved tu ke, you know, this kind of hukuman lah. Ada juga yang komen 18 adalah wajar kerana 18 ke atas status secara umumnya telah dewasa. Ya, itu beberapa komen kita daripada FB lah daripada sesi kita petang ini. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Syed Azmi dan juga Puan Sharina Sharif. Okey, kepada penonton. Ni kalau nak sembang boleh berjam-jam kalau. Betul, tak cukup sejam. Mainan kanak-kanak. Okey, baiklah kepada penonton Telenisa, kita akan kembali pada sesi Telenisa Tales pada 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kan? Ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum.